Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Kita terus sesi persediaan kita untuk menghadapi peperiksaan semester 2 Sejarah Islam 940/2, di mana kita hari ini akan membincangkan tajuk dari tema 3, iaitu bincangkan konflik Uthmaniyah Eropah dan kesannya terhadap kerajaan Uthmaniyah pada abad ke-20. Okay, seperti biasa, kalau kita lihat dalam soalan, pertama kita kena lihat tugasannya, iaitu bincangkan. Kita nak membincangkan tentang konflik Uthmaniyah Eropah dan kesannya terhadap kerajaan Uthmaniyah pada abad ke-20. Ini kehendak soalannya adalah konflik Uthmaniyah Eropah dan kesannya terhadap kerajaan Uthmaniyah. Jadi berlaku latar tempatnya di Uthmaniyah dan juga di Eropah, dan latar masanya ialah pada abad ke-20. Jadi teruskan bersama saya, Suko Sensei. Okey, dari segi pengenalan kepada soalan ini, pertama kita kena faham bahawa kerjasama antara kerajaan Eropah dan juga Rusia untuk menguasai wilayah-wilayah kerajaan Uthmaniyah ini dapat dilihat pada hujung zaman kemerosotan Uthmaniyah. Jadi kelemahan kerajaan Uthmaniyah juga menyebabkan wujudnya wilayah-wilayah yang menuntut kuasa otonomi dan juga kemerdekaan daripada kerajaan pusat yang berpusat di Turki. Austria dan Rusia misalnya berminat dengan isu-isu yang berlaku di Teluk Balkan dan untuk menguasai pantai Mediterranean. Dan pada masa yang sama juga British dan Perancis yang mewakili kuasa Eropah yang lain turut menyimpan cita-cita untuk menguasai kawasan tersebut. Inilah yang dikatakan sebagai konflik antara Eropah dan juga Empire Uthmaniyah. Okey, mari kita lihat konflik Uthmaniyah Eropah. Penglibatan Perancis dan British dalam perang Crimea misalnya pada tahun 1850-an telah membuktikan kebimbangan kuasa-kuasa Eropah ini terhadap pengaruh Rusia. Jadi Austria misalnya berjaya menguasai Bosnia dengan sokongan Rusia, manakala Serbia pula membentuk pakatan dengan Bulgaria pada 13 Mac tahun 1912 Masihi. Jadi usaha ini adalah untuk menghalang monopoli oleh pihak Austria terhadap wilayah-wilayah bersempadan dengan ataupun berada di sekitar Teluk Balkan ini. Jadi pakatan Greek dan Montenegro serta Bulgaria pula telah diwujudkan pada 29 Mei tahun 1912. Jadi pada bulan Oktober tahun 1912 Masihi, Montenegro pula telah menandatangani perjanjian dengan Serbia dan Bulgaria dan mereka juga bersedia untuk berperang. Okay, ini adalah permulaan kepada konflik antara wilayah-wilayah Uthmaniyah ini dengan kerajaan-kerajaan Eropah yang salah dan yang di mana masing-masing cuba untuk mengambil alih, menguasai wilayah-wilayah yang sebelum ini di bawah kuasa kerajaan Uthmaniyah. Bagi kerajaan Uthmaniyah pula, mereka terpaksa berhadapan dengan pencaturan politik daripada jiran-jiran di rantau Balkan seperti Rusia, British dan juga Perancis ini. Okay, beberapa negara lain sekutu mereka seperti Austria, Serbia dan sebagainya. Jadi perang Uthmaniyah Itali misalnya telah memberi kesan kepada wilayah kekuasaan kerajaan Uthmaniyah. Sejak bulan Oktober tahun 1909, Itali dan Rusia telah membuat kesepakatan bahawa Itali akan menguasai Tripoli iaitu Libya, dan kapal perang Rusia pula akan mendapat laluan di Selat Dardanelles. Jadi pada 29 September 1911, Itali telah melancarkan perang ke atas kerajaan Uthmaniyah. Inilah permulaan krisis antara Eropah dengan Uthmaniyah. Jadi perjanjian Lausanne yang ditandatangani pada 18 Oktober 1912 Masehi telah menyaksikan wilayah Tripoli dan Crinasika diserahkan kepada Itali. Itali terus menguasai Pulau Dodecanus sehingga Perang Dunia Pertama, manakala Pulau Dodecanus hanya diserahkan kepada kerajaan Uthmaniyah setelah keadaan menjadi damai. Jadi peperangan Uthmaniyah Itali juga membawa kesan kepada wilayah di semenanjung Balkan seperti Serbia, Bulgaria, Montenegro dan Greek yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Uthmaniyah.
Wilayah-wilayah tersebut mengambil peluang untuk membentuk gabungan untuk mengadakan revolusi menentang kerajaan Uthmaniyah yang kemudiannya membawa kepada konflik peperangan di Balkan. Daripada konflik konflik antara Eropah dengan kerajaan Uthmaniyah ini membawa kepada perang yang dipanggil Perang Balkan. Perang Balkan pertama meletus apabila pasukan tentera Montenegro bergerak masuk ke utara Albania dan Novi Pazar pada 8 Oktober tahun 1912. Jadi Montenegro telah menuntut kuasa otonomi ke atas wilayah di Eropah. Persepadan wilayah berdasarkan etnik dan melantik gabungan masyarakat Kristian. Majlis pentadbiran daerah diwujudkan, pendidikan secara percuma dan sebagainya ini dituntut oleh pihak Montenegro. Kerajaan Uthmaniyah pula tidak menerima permohonan tersebut. Ini memberi kesan yang hebat kepada mereka, terutama apabila Greek dan Montenegro ini berjaya menawan Pulau Aegean dan juga menyekat laluan ke Anatolia dengan menguasai Rumelia. Jadi pajak kena faham waktu ini kerajaan Uthmaniyah sedang merosot dan mereka tidak mempunyai kepayaan untuk membiayai ekspedisi ketenteraan dan masalah kewangan yang mereka hadapi. Jadi ini memudahkan lagi kuasa-kuasa barat dan juga bekas wilayah Uthmaniyah ini membebaskan diri mereka daripada penguasaan Uthmaniyah. Bulgaria pula misalnya telah memberi peluang kepada Greek Montenegro ini dan juga Serbia untuk memasuki Istanbul dan menguasai Makedonia dan juga Aedirne. Dalam siri kedua Perang Balkan ini pula menyaksikan kekalahan kerajaan Uthmaniyah. Keadaan ini berlaku apabila Albania mendapat kemerdekaan dan memberi sokongan pada Itali untuk berkuasa di wilayah Adriatik. Seruan ke atas perpaduan dan kesamarataan yang dilaungkan oleh pemimpin Turki muda sepada Revolusi 1908 telah memberi kesan kepada kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah yang bimbang sekiranya berlaku konflik yang besar telah membuat perjanjian perdamaian terlebih dahulu dengan Albania pada bulan September 1912 Masehi dan Itali pada bulan Oktober 1912 Masehi. Jadi Itali tidak hanya mendapat wilayah Tripoli dan Cyrenaica, bahkan memanipulasi isu perang di Balkan ini untuk mendapatkan pulau Donecans. Pentadbiran Turki muda pada realitinya memang tidak bersedia untuk berperang, walaupun sebelum ini kerajaan Uthmaniyah sering menumpaskan kebangkitan yang berlaku di Balkan. Namun begitu, kebimbangan yang berlaku kali ini, kebangkitan yang berlaku kali ini amat kuat untuk dihadapi oleh kerajaan Uthmaniyah. Wilayah-wilayah di Balkan mula bangkit dan menuntut kemerdekaan. Antara faktor yang menyebabkan kekalahan kerajaan Uthmaniyah ialah kelemahan pentadbiran Turki muda untuk menangani kemelut di Balkan dan kelemahan strategi ketenteraan mereka. Kedua, tindakan negara Greek atau tindakan negara Greek menguasai jalan laut iaitu Laut Adriatik telah mengakibatkan pasukan tentera Turki tidak dapat bergerak dengan pantas dari Anatolia ke Makedonia. Di samping itu, masalah kewangan juga menyebabkan tentera Turki tidak mempunyai kelengkapan senjata yang moden dan membuat persediaan yang mencukupi. Ini antara perkara penting yang menyebabkan wilayah-wilayah di Teluk Balkan, wilayah-wilayah jajahan Uthmaniyah sebelum ini berjaya membebaskan diri ataupun jatuh ke tangan kuasa-kuasa barat yang lain seperti Rusia, British dan juga Perancis. Perjanjian London yang ditandatangani pada 30 Mei tahun 1913 Masehi juga telah memaksa kerajaan Uthmaniyah melepaskan Bulgaria, Serbia, Greek dan juga Montenegro. Peperangan di Balkan ini dianggap oleh kebanyakan umat Islam sebagai perang salib yang dilancarkan oleh masyarakat Kristian Eropah terhadap umat Islam di sana. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat daripada tajuk ini jelas kepada kita bahawa konflik Uthmaniyah Eropah telah melibatkan percaturan antara kerajaan Uthmaniyah dan juga kuasa Eropah di rantau Balkan yang menuntut kuasa otonomi. Jadi siri perang Balkan ini menyebabkan kerajaan Uthmaniyah berusaha untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Dan pada yang masa yang sama, perjanjian London yang ditandatangani pada 1913 Masehi telah memaksa kerajaan Uthmaniyah melepaskan Bulgaria, Serbia, Greek dan Montenegro berikutan kekalahan mereka dalam perang Balkan. Jadi itu kan bersama saya untuk siri-siri yang lain. Kita jumpa lagi dan selamat berkaji untuk menghadapi peperiksaan semester 2. Terima kasih.